Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada penyelia meja saya dan penyelia minor saya iaitu Dr. Roslan Baki dan Tuan Haji Omar bin Mamat. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan membuat satu rakaman berkenaan pembentangan refleksikan diri, latihan mengajar ilmiah. Baiklah, sekolah yang saya pilih adalah Sekolah Menengah Kembasaan Ghaffar Baba atau lebih dikenali sebagai SKK SGB. Okey, baiklah. Pertama sekali saya akan membuatkan saya akan membentangkan pengenalan diri saya, iaitu nama saya adalah Sharifah Norizati binti Said Najamuddin. Nombor menteri saya adalah 192863. Sekolah yang saya pilih bagi melaksanakan latihan industri, latihan mengajar industri adalah Sekolah Menengah Kembasaan Ghaffar Baba, Masjid Tanah Melaka. Dan subjek yang telah saya mengajar adalah subjek Bahasa Melayu. Tarikh latihan mengajar industri saya bermula 5 April 2021 sehingga 20 Ogos 2021, iaitu selama 17 minggu. Baiklah, saya akan terangkan secara ringkas berkenaan pengenalan bagi sekolah saya, sekolah tempat saya menjalani latihan industri, iaitu Sekolah Menengah Kembasaan Ghaffar Baba. Sekolah Menengah Kembasaan Ghaffar Baba ini merupakan sebuah sekolah kluster akademik di mana ia memberikan tumpuan utama kepada bidang akademik dan diiringi dengan aktiviti co-curriculum. Kemudian yang kedua, sekolah ini terletak 10 km daripada rumah saya dan mengambil masa selama 10 minit untuk saya bergerak, untuk saya sampai ke sekolah ini dari rumah saya. Dan sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah untuk saya menjalani latihan mengajar industri selama 16 ataupun 17 minggu. Sekolah ini terletak di Jalan Masjid Tanah 78300 Masjid Tanah Melaka. Okey, pertama sekali saya akan membuat laporan ataupun refleksi berkenaan pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu saya telah menjalani aktiviti pelajaran dan pemudahcaraan ini secara bersemuka selama 5 minggu, iaitu bermula daripada 5 April sehingga cuti sebelum Hari Raya Aidilfitri. Okey, terdapat beberapa isu dan cabaran yang saya alami sepanjang melaksanakan PDP secara bersemuka. Antaranya ialah kesukaran untuk mengawal murid-murid di dalam kelas. Yang kedua, murid-murid tidak fokus sepanjang PDP berlangsung. Yang ketiga, kehadiran murid yang kurang memberangsangkan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian dan yang terakhir, isu ataupun cabaran yang saya alami adalah persekitaran murid-murid ini ataupun sikap murid-murid ini yang mengambil sambil lewa berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Disebabkan beberapa isu dan cabaran yang telah saya alami ini seperti sukar untuk mengawal murid-murid, disebabkan saya mengajar 2 kelas yang ke belakang, 2 kelas hujung, iaitu kelas dedikasi dan efisien. Di mana murid-murid itu kurang fokus sepanjang PDP berlangsung, kurang hadir ke sekolah dan pelbagai lagi masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi saya sebagai guru pelatih ataupun guru praktikal, saya perlu memikirkan pelbagai alternatif untuk menarik perhatian mereka semula, untuk belajar Bahasa Melayu. Okey, kemudian saya teruskan dengan beberapa langkah untuk saya mengatasi bagi masalah ataupun isu serta cabaran yang telah saya alami ini. Di mana pertama sekali saya ataupun guru pelatih menggunakan pelbagai kaedah, teknik dan strategi yang berkesan. Contohnya sepanjang saya mengadakan pembelajaran dan pemudahcaraan secara bersemuka, saya menggunakan kaedah mastery, kaedah
kolaboratif dan kolaborasi, di mana saya memainkan peranan murid-murid ini untuk berinteraksi antara satu sama lain, serta saya sebagai guru pembimbing akan melatih dan menjadi pelatih, menjadi fesi kepada mereka untuk pelajar-pelajar ataupun murid-murid ini berinteraksi bersama mereka, kawan-kawan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, saya mempelbagaikan bahan pembelajaran dan aktiviti PAK 21 atau iaitu pendidikan abad ke-21. Di mana daripada bahan pembelajaran itu saya tidak berfokuskan kepada buku teks sahaja, tetapi saya banyak menggunakan bahan grafik, audio, visual, video, aktiviti gamifikasi, manakala PAK 21 ni saya meminta murid-murid untuk berlakon, aktiviti tampal, sticky note, traffic light dan pelbagai lagi. Untuk menarik perhatian, murid-murid ini kekal fokus sepanjang kelas bersemuka bagi subjek bahasa Melayu. Yang ketiga, saya ataupun guru perlu bersikap tegas dalam menegur murid-murid di dalam kelas. Hal ini kerana saya telah mengajar 2 kelas hujung, iaitu kelas dedikasi dan efisien. Murid-murid ini agak nakal berbanding kelas-kelas yang lain, dan saya mengajar 2 kelas ini terdiri dari mana satu kelas terdiri daripada 20 orang. Okey, jadi bayangkan 20 orang, 20 ragam, 20 kerana saya perlu hadap, saya perlu kawal. Jadi untuk saya kawal mereka, murid-murid ini, saya perlu bersikap tegas dalam mendegur murid-murid ini supaya duduk diam-diam dan fokus sepanjang saya mengajar di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah saya ataupun guru perlu sentiasa memanggil nama murid-murid ini supaya kekal kembali fokus semasa PDP berlangsung. Ialah disebabkan ada sesetengah murid ini yang mengambil sambil lewa. Sewaktu saya mengajar, mereka buat kerja sekolah yang lain dan macam-macam lagi karenah dan perangai yang telah mereka timbulkan semasa saya mengajar. Jadi untuk saya tarik perhatian mereka balik untuk kembali fokus sepanjang saya mengajar, saya akan panggil, Amir, Hana, tolong jawab soalan yang telah kita bincangkan tadi. Tolong jawab soalan di papan putih ini dan pelbagai lagi. Itu adalah sepanjang saya melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan secara PDPC ataupun bersemuka di sekolah selama 5 minggu. Okey, di sini terdapat beberapa langkah yang telah saya laksanakan dalam mengikut daripada rancangan pembelajaran harian, iaitu terdiri daripada seindaksi, langkah pembelajaran dan rumusan serta kesimpulan. Okey, di mana seindaksi macam biasa saya menggunakan bahan grafik, video, audio dan soal jawab. Manakala langkah pembelajaran terdiri daripada pelbagai kaedah, strategi dan teknik, aktiviti gamifikasi dan PAK 21. Manakala untuk kesimpulan pembelajaran, murid-murid diminta untuk membuat rumusan apa yang mereka faham sepanjang pembelajaran pada hari tersebut. Okey, kemudian kita teruskan untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, pengajaran dan pembelajaran di rumah ini bermula selepas cuti hari raya Aidilfitri, disebabkan pihak kementerian telah meminta ke semua sekolah di Malaysia untuk menutup sekolah, sesi persekolahan disebabkan adanya peningkatan kes positif sepanjang pandemik COVID-19. Jadi sepanjang berlangsungnya PDPR di rumah, terdapat pelbagai isu serta cabaran yang telah saya alami. Antaranya, kehadiran murid yang kurang memberangsangkan. Ialah disebabkan secara PDPR ini, murid-murid ini mengambil sambil lewa dan tidak masuk kelas kerana mereka pelbagai alasan yang telah mereka ciptakan seperti malas, bosan dan pelbagai lagi. Okey, kemudian cabaran ataupun isu yang dialami sepanjang PDPR adalah murid-murid ini kekurangan data internet. Jadi disebabkan ada yang ibu bapa yang mereka yang tidak bekerja disebabkan pandemik ini, jadi mereka tiada wang untuk membeli data internet.
Kemudian murid-murid ini tidak menghantar setiap tugasan yang telah saya berikan. Okey, biasanya saya akan memberikan tugasan ini di dalam aplikasi WhatsApp dan meminta murid-murid untuk menghantar di channel Telegram supaya boleh dipantau oleh saya serta guru pembimbing saya iaitu Puan Asmaliza Fifi binti Asy'ari. Dan isu ataupun cabaran yang terakhir adalah kebanyakannya murid-murid ini berkongsi peranti komunikasi dengan keluarga dan adik-beradik yang lain. Biasanya kalau untuk keluarga, ibu bapa mereka bekerja di siang hari. Jadi mereka terpaksa dapat menggunakan telefon itu ataupun laptop pada waktu malam dan menghantar tugasan yang telah saya berikan. Manakala yang berkongsi dengan adik-beradik ini, ada kalanya kalau jika pembelajaran mereka berlaku pada waktu yang serentak, mereka terpaksa ada yang mengalah dan berkongsi juga. Seperti itulah masalah dan cabarannya sepanjang berlangsungnya PDPR. Okey, kemudian langkah untuk saya mengatasi bagi isu serta cabaran yang saya alami sepanjang pengajaran dan pembelajaran di rumah ini. Pertama sekali, saya ataupun guru perlu mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan pengajaran. Seperti yang kita tahu, walaupun belajar di rumah, guru perlulah sentiasa lebih kreatif untuk mengajar, di mana menggunakan pendekatan mastery, pendekatan buku flip, pendekatan kolaboratif dan pelbagai lagi kaedah apa tu semua. Kemudian, guru perlu menggunakan pelbagai gamifikasi. Baiklah, untuk pengetahuan Dr. Roslan dan Tuan Encik Omar, kebiasaannya saya menggunakan aplikasi gamifikasi Kahoot, Quizzes, Mentimeter, Padlet, Google Docs, Wheel of Name dan Word dan pelbagai lagi supaya saya dapat tarik minat murid-murid ini untuk belajar bahasa Melayu walaupun belajar secara maya, offline dan online, walaupun di rumah. Kemudian, saya juga telah menghubungi ibu bapa murid-murid ini untuk mengenal pasti setiap masalah yang telah mereka hadapi. Jadi, bila saya menghubungi ibu bapa ini, barulah saya tahu murid-murid ini terpaksa berkongsi telefon. Mereka tiada data, duduk di kawasan pendalaman. Itu antara punca kenapa mereka tidak sertai kelas. Jadi saya terpaksa, saya dengan bimbingan daripada guru pembimbing saya perlulah menyediakan modul latihan kepada murid-murid yang tiada data internet dan peranti komunikasi untuk mereka melaksanakan tugasan ataupun modul latihan sepanjang PDPR ini. Kemudian dan yang terakhir, langkahnya adalah saya perlu sentiasa ambil perhatian, ambil peduli. Saya akan bertanya khabar kepada murid-murid ini bagaimana daripada keadaan aspek fizikal dan mental mereka. Seterusnya saya akan terangkan berkenaan core curriculum di mana saya telah diberi tanggungjawab untuk membantu guru-guru dalam Persatuan Universal Uniform Pandu Puteri dan Kelab Penyiaran Muda. Di mana kelab penyiaran muda disebabkan pandemik COVID-19 ini, core curriculum ini tidak dapat dijalankan dengan lancarnya, akan tetapi bermula minggu lepas barulah mengadakan mesyuarat agung buat kali pertama bagi kedua-dua kelab yang dan persatuan dan unit beruniform yang saya pegang ini, iaitu baru mesyuarat agung buat kali pertama, iaitu perancangan takwim, perancangan aktiviti dan carta organisasi. Seterusnya, perkara dan pengalaman yang saya peroleh sepanjang melaksanakan ataupun menjalani latihan mengajar industri, di mana saya perlulah pelbagaikan teknik, kaedah, strategi untuk menarik perhatian murid-murid ini. Kemudian yang kedua, saya perlu sentiasa mengambil perhatian, ambil peduli. Saya perlu sentiasa bertanya kepada mereka, kepada murid-murid ini dari aspek fizikal dan mental supaya mereka ini tidak ketinggalan jauh. Dan yang ketiga, saya perlu sentiasa bersabar dalam mengawal kemarahan
terhadap Karina dan ragam-ragam murid-murid ini. Bayangkanlah kalau 40 orang, 40 ragam, jadi semuanya terbeban dekat bahu dengan kepala. Jadi terpaksalah saya bersabar dan saya, walaupun saya bersabar, tapi saya masih tegas dalam mendidik murid-murid ini. Dan yang terakhir, saya perlu lebih kreatif sepanjang melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran, sama ada secara bersemuka PDPC ataupun secara di rumah, iaitu PDPR. Dan pengalaman yang lain, saya dibimbing oleh guru pembimbing saya untuk menanda kertas peperiksaan. Saya telah tanda 2 kali, iaitu bagi ujian diagnostik pertama dan peperiksaan pertengahan tahun 2 minggu yang lepas. Kemudian saya juga telah dibimbing oleh guru serta JKMP Bahasa untuk saya menulis dan mengira markah murid-murid ini dalam aktiviti PBD, iaitu saya lihat bagaimana murid-murid ini menyiap segala tugasan, memberi kerjasama sepanjang PDP berlangsung, iaitu berfokuskan kepada 3 kemahiran. Kemahiran mendengar bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis, di mana sepanjang tempoh PDP saya perlu kenal pasti dan perlu memberi markah kepada mereka setiap waktu pembelajaran bahasa Melayu diadakan. Okey, mereka dinilai berdasarkan tahap penguasaan mereka, iaitu daripada nombor 1 sehingga nombor 6, di mana nombor 5 dan nombor 6 adalah yang baik, manakala nombor 1 adalah kurang memuaskan. Okey, ini antara sumbangan dan aktiviti yang telah saya laksanakan, sama ada secara terus ataupun tidak terus. Antara sumbangannya, saya pernah membantu guru-guru ini untuk menjalankan 3 program dalam masa 1 hari, iaitu waktu hari terakhir persekolahan, iaitu mengadakan 3 program, antaranya program khatam Quran, program sumbangan duit raya serta program guru bersara dan guru berpindah ke Jabatan Pendidikan. Jadi saya membantu, di mana saya akan memantau murid-murid DJ radio, sebab program-program ini dijalankan di dalam satu tempat sahaja, iaitu di bilik konti, dan dilaksanakan secara langsung, live streaming di Facebook sekolah dan dipaparkan di YouTube. Jadi di situ saya akan memantau segala perancangan aktiviti pelaksanaan murid-murid daripada A sampai Z. Itulah. Dan inilah contoh gambarnya, iaitu boleh lihat sewaktu khatam Quran, sewaktu program guru bersara, ada sesi interview temu ramah, dan sewaktu tazkirah hari Jumaat. Terdapat beberapa aktiviti yang lain seperti Majlis Apresiasi SPM 2020, mesyuarat guru-guru dan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit yang dilaksanakan pada 22 April 2021. Jadi itu sahaja pembentangan saya berkenaan sepanjang refleksi bagi latihan mengajar industri saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Gafar Baba. Okey, itu sahaja penerangan saya. Bagi itu, saya harap doktor boleh terimalah penerangan saya ini dan jelas apa yang telah saya laksanakan daripada aspek PDP secara bersemuka selama 5 minggu, daripada minggu pertama hingga minggu kelima, dan sepanjang minggu PDPR, iaitu bermula pada minggu 7 sehingga minggu 16 ataupun 17. Okey, baiklah, saya terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.